Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di arena bicara tanpa wajah. Ini adalah sambungan daripada analog input. Video kali ini adalah sambungan daripada analog input. Bagi mereka yang tidak melihat lagi analog input, anda perlu melihat YouTube saya berkenaan dengan analog input. Barulah anda faham apa seterusnya saya akan ceritakan di video kali ini. Apapun video yang saya tunjukkan ini bukanlah perkara baru. Dia berlambak bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris yang ditunjukkan di YouTube selain. Berkenaan setting yang saya nak buat ini ialah output analog output. Okey, kita mulakan terus. Mungkin anda telah melihat ini di video saya YouTube berkenaan dengan input analog, dan kita akan sambung. Kita akan cuba kawal output analog. Kita tidak menggunakan lampu untuk dikawal. Umpamanya saya tidak kawal lampu yang malap, semakin terang dan maksimum terang, dan tidak kawal lampu semakin gelap, semakin malap dan padam. Kita cuba kawal sesuatu yang real ataupun menuju ke arah kawalan PID. Saya akan mengawal tangki air, bukan air, mungkin juga tangki yang diisi dengan sesuatu yang berbahaya seperti asid yang berbahaya atau bahan kimia yang bahaya, dan kita akan kawal secara manual. Ialah injap kawalan yang mengawal. Ini dia injap kawalan yang mengawal masukkan bahan kimia yang bahaya. Injap ini bekerja, kalau kita lihat gambarnya yang seperti ini. Tugasnya hanya buka dan tutup. Laluan bahan kimia di sini akan masuk dan keluar di sini. Tujuannya ialah buka dan tutup saja, dan buka ditutup dikawal oleh elektropneumatik, dan elektro dikawal oleh arus elektrik lah. Okey, sebelum tu tentang injap ini, anda bayangkan jika dia buka sepenuhnya. Bila buka sepenuhnya, umpama current maksimumnya masuk 10 volt, dan current bila injap ini tertutup, umpama tiada current atau 0 volt. 0 volt tutup, masuk 10 volt buka, masuk 5 volt maksudnya dia buka separuh, 50%. Kalau masuk 3 volt dia buka 30%. Ya, begitulah perkadarannya. Dan injap ini seperti pipe di rumah anda juga, tapi di rumah anda menggunakan tangan untuk membuka pipe air di rumah anda, sebab pipe airnya tidak berbahaya bagi industri. Bagi mengawal bahan-bahan kimia, asid mungkin yang dikawal laluannya perlu dikawal oleh satu sistem yang tidak dikawal oleh manusia lah. Secara langsung dia dikawal oleh arus elektrik untuk membuka dan tutupnya. Okey, inilah contohnya. Kita ada satu tangki bahan kimia yang akan masuk dalam tangki ini, dikawal oleh injap di atas ini, dan kita akan cuba kawal injapnya secara analog menggunakan PLC. Okey, itu secara pengenalannya. Okey, untuk mengawal keluaran analog output ataupun analog output, kita perlu menggunakan ini kita sudah gunakan normalize. Kita perlu gunakan bantuan scale menukarkan signal kita daripada 10 kepada signal analog output. Okey, beginilah scale kita letakkan di belakang normalize. Daripada real
kita tukar kepada real. Okey, dan ini value nya ialah kita ambil daripada value MD1 di mana kalau masih ingat keluarannya 1 hingga 0, di antara 1 hingga 0 okey. Bagi nilai maksimum dan minimum dan maksimum, kita tengok, kita perlu setting kita punya device ataupun CPU kita. Di sini letaknya configure device configuration. Kita pergi ke bahagian, okey, ini sudah selesai. Kita pergi bahagian setting output analog module. Okey, jika anda pergi ke bahagian general, pergi ke module parameters, pergi bahagian general ataupun output. Okey, channel template output, pergi ke bahagian bawah sini. Okey, inilah keluaran analog untuk PLC kita. PLC mengeluarkan signal voltage ataupun current, tapi kita gunakan voltage sebagai memudahkan kita punya kerja. Voltage yang dia akan keluarkan lihat di sini. Jika kita pilih output range antara 0 hingga 10 volt. 0 valve tutup, 10 volt valve paling besar, maksimum 100% buka. Kalau 5 volt buka separuh, kalau 3 volt 30% bukaannya. Okey, setting di sini dan itu saja, dan save. Perlu dikonfigure kita punya ni output module, output analog module. Kemudian kita compile. Okey, kelihatan 3 error di situ sebab kita belum selesai lagi membuat kita punya ladder. Tak apa. Okey, ini yang saya nak tunjuk berkaitan dengan 0 hingga 10 tadi. Maknanya kalau 1 ataupun kalau 0 bermakna 0 volt lah keluaran dia, di convert, ditukar. Dan kalau 1 kan di antara 0 hingga 1, kalau 1 bermakna 10 volt. Okey, dan keluaran di PLC kita gunakan QD 0 boleh juga ya. Okey, QD 0 itu saja. QD 0 adalah keluaran di modul PLC kita. Maksudnya di sini kalau kita boleh zoom, kita akan nampak contoh. Agak besar. Ya, QW0, maafkan saya, QW0 adalah keluaran bagi sambungan untuk disambung kabel kepada kita punya injap ini ya. Okey, injap ini ada sambungan. Injap ini ada sambungan elektrik di bahagian sini, dan kita hanya perlu sambung saja ke QW0. Okey. Kita jangan buang masa, sudah 9 minit. Sangat pantas masa berlalu. Next, kita sambung program kita. Okey, di sini. Saya rasa sudah selesai. Itu saja settingnya. Kita cuba tengok bagaimana dia mengawal. Oh, jangan lupa ini belum dikompil, belum dihantar kepada PLC kita. Ini PLC kita sedang menunggu untuk dimasukkan program-program dan configuration yang telah kita buat. Okey. Kita compile semua sekali. Okey, save dulu kerja-kerja. Kita compile semua sekali apa setting-setting kita telah buat, dan nampaknya okey, semua okey, tiada warning. Masukkan segera ke dalam kita punya
PLC simulasi. Load. Okey, proses sedang dimasuk ke dalam PLC simulasi kita dan selesai, finish, sudah dimasukkan. Dan kita buka pula switch analog yang kita buat pada video sebelum ini. Anda perlu tengok video sebelum ini. Switch ini kita bina untuk satu switch slide, jenis switch sliding analog, ya, bukan digital. Okey, mungkin kita kecilkan. Okay, ini switch kita. Switch sudah ready. Mungkin kita lihat sekali. PLC boleh dirunkan. Tangki air boleh ready. Mungkin perlu connection sedikit. Connect. Okey, sudah di-connect. Okey, jika semua ready. Oh, agak besar sikit gambar ni, kita cuba kecilkan untuk bagi ruang untuk kita lihat semuanya bekerja serentak. Mungkin ini boleh dikecilkan. Kita go online. Run. Okey, sudah bersedia, semua sedang diperhatikan. Switch kita di mana? Di sini switch kita. Okey, kosong, saya sedang kosong. Kita tekan play. Okey, perhatikan pipe ataupun saluran yang masuk ini, ya. Okey, saya cuba onkan switch perlahan-lahan. Kita tengok adakah air akan mula masuk mengikut perkadaran. Ya, nampak? Saya buka hanya sekitar 25%. Bukan air hanya masuk, pintu injap dibuka sekadar 25%. Dan saya buka makin besar, air masuk semakin laju. Mungkin kita boleh zoom untuk lihat air yang masuk. Okey, jika saya buka habis 10 volt, lihat air masuk dengan laju sebab injap dibuka sepenuhnya. Dan saya buka hanya sekadar 50% analog. Itulah analog, Kalau digital 1 0 1 1 0. Tapi ini analog, kita boleh laras mengikut kita punya kehendak. Dan ini semua ada persiapan bagi menuju ke PID control. Anda perlu faham secara asas untuk membuat programnya. Dan kita boleh apply pada PID control satu hari nanti. Anda mungkin perlu subscribe, perlu like video saya untuk melihat seterusnya. Jika ada kesempatan, saya akan sambung insya-Allah untuk membuat kaitannya dengan PID satu hari nanti. Okey, kita kawal, kita lihat sekali lagi untuk kali terakhir. Ini sejenis switch analog. Switch analog. Kita buka habis, injap terbuka paling besar, pipe rumah anda terbuka paling besar, paling laju. Dan jika anda mengecilkan, dan ini tidak boleh menggunakan tangan sebab ia mengawal bahan kimia yang sangat bahaya. Okey, itu saja sebagai
pengenalan ataupun asas analog output. Macam saya cakap, cerita ni banyak di YouTubers lain buat, tapi saya bercerita dalam bahasa Melayu untuk anda lebih sampai di hati anda. Dan jika anda suka, anda likes. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.